أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita solat maghrib berjemaah. Allah Ta'ala jadikan solat maghrib kita penghapusan bagi dosa-dosa kita sebagaimana janji Nabi SAW yang menyatakan dalam hadis yang sahih, as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumaat ke Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan yang tak lama lagi akan datang. Semua itu adalah mukaffiratul lima bainahun, adalah penghapus dosa bagi apa-apa di antaranya, tapi dengan syarat majtanibatil kabair, selama dia jauhi dosa-dosa besar. So selama kita insya-Allah tak ada dosa besar, maka solat kita tadi pembersihan bagi apa kita lakukan sepanjang hari ini insya-Allah. Amin. Baik. Sebelum apa-apa saya kenalkan diri saya. Nama saya Adli bin Muhammad Saad. Adli bin Muhammad Saad, asal setapak Kuala Lumpur, sekarang menetap di Shah Alam. Saya bekerja sebagai eksekutif dakwah dan kurikulum di Yayasan Taklim Taman Tun Datuk Ismail. Umur 42 tahun. Saya dahulu belajar di Yaman dari tahun 98 sampai 2007. Saya belajar di Yaman tahun 98 sampai 2007. Dia bukan sebut nama tahun tu, kena sebut lama sikit kot, sebab nanti kamu ingat kita belajar 4 tahun. Okay? Jadi kadang-kadang wallahu alam, ada setengah orang kalau kita tawaduk, merendah diri, dihormat. Ada orang kadang-kadang kena bagi tahu dia apa kita belajar, baru dihormat. Allah alam, kan kita kongsi insya-Allah. Saya belajar kat Sudan tahun 98, bukan setahun. Sebelum itu saya belajar dekat sekolah Al-Ulum Al-Syariah Batu Rumpuluh Bagan Datuk, sampai dulu senawi. SPM ambil peribadi, adalah berkahwin, satu anak. Baik. Dan tajuk kita insya-Allah pada malam ni diberi pada saya adalah amalan-amalan yang bermanfaat dilakukan ketika hidup dan bermanfaat berguna setelah kita mati nanti insya-Allah. Baik, kalau kita sebutkan berkenaan dengan amalan, memang kita tahu amalan yang kita buat, hasil tuaian dia memang lepas matilah. Di matlamat asal amalan yang kita buat, jangan sekali-kali kita sangkakan mesti dapat dekat sini. Kadang-kadang ada orang salah faham, dia kata macam kita amal Allah Ta'ala tambah dekat dunia, macam sedekah sebotol air dapat 10 botol air. Dan tuan-tuan sedekah 10 sebiji botol air ni, satu kebaikan dibalas 10. Tuan-tuan bersedekah 1 botol air, dapat 10 botol air, happy. Kalau 100 je lah, sedekah 100 dapat 1000, sengih lah. Sedekah 1 peha ayam dapat 10 peha ayam, tak dan makan kot. Kalau dapat dibalas dengan duniawi, amalan-amalan kita yang kita buat, nescaya kita rugi. Dia tak boleh nak buat dah. Kita buat macam dah. Dah tahu dah kalau ada bagi ni, kejap lagi 10 botol air dapat. Memang amalan-amalan yang kita buat. Tuan-tuan buat, kita beramal, datang masjid, imarahkan masjid, solat berjemaah, tak lama lagi apa. Nah, ni bulan depan Syakban. Itu bulan yang mana Nabi kata diangkat amalan dalamnya. Maka aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Sebab Usamah bin Zaid tanya Nabi, kenapa baginda banyak berpuasa pada bulan Syakban, tak macam bulan-bulan lain? Nabi kata itu adalah bulan yang dilupakan oleh orang ramai di antara Rejab dengan Ramadan. Di dalamnya diangkat amalan. Maka aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So banyakkan berpuasa. Jangan tumpukan kepada nisfu Syakban. Sebab Nabi banyak berpuasa sepanjang dalam Syakban tu, banyak berpuasa. Dan memang Nabi SAW berpuasa siang malam. Siang malam. Siang lah kan. So yang orang baca Yasin malam buat apa? Nabi kata aku harap amalanku diangkat dan keadaan aku berpuasa. So amalan tu patut buat siang malam. Siang lah. Kadang benda tu jelas-jelas hadis Nabi sebut pun tak faham-faham lagi. Wallahualam kan. Tapi kena ingat, itu amalan Ramadan kita nantikan. Semua amalan-amalan kita buat ni memang hasil mahsul dia, hasil tuaian yang sebenar diperolehi di hari akhirat. Kesan amal kita membolehkan kita menjawab soalan kubur, peluasan kubur kita, kan, dirahmati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Semua bertitik tolak dengan amalan kita sekarang. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan tuba
Berbahagialah liman wujida fi sahifatihi kathratul istighfar. Bagi siapa-siapa diperolehi dalam lembaran dia, lembaran amal dia, banyak istighfar. Berbahagialah sesiapa yang didapati dalam catatan amal dia, lembaran amal dia, banyak istighfar. Kalau banyak mengumpat, faham sendirilah. Kalau banyak istighfar berbahagia, kalau banyak mengumpat celakalah. Apa nak lagi kita faham. So konsep dia memang apa kita buat sini confirm jumpa kat sana. Tapi para ulama bahaskan juga, kita nak cari tentang amalan yang lepas kita mati masih lagi memberikan faedah kepada kita. Walaupun kita dah mati, kita tak ada lagi kat dunia ni, dan semua kita akan mati. Dan kita berharap supaya amalan kita berterusan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam apa surah yang dibacakan oleh imam kita tadi, surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun, demi pokok tin dan juga pokok zaitun. Wa turi sinin, dan bukit berpokok di Sinai. Wa hadzal baldil amin, dan demi negeri ini yang aman, itu Mekah. Dia 3 tempat disebut tentang tin zaitun tu, Palestin, Tur Sinin, bukit berpokok di Sinai, dan Mekah. Ini para ulama kata ini menunjukkan isyarat kepada tempat terima wahyu. Nabi Muhammad terima di Mekah, Musa terima di bukit berpokok di Sinai. Tur tu maksudnya bukit berpokok. Kemudian Isa terima wahyu di Palestin. So 3 tempat berkenaan. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia, jadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, dan kami tolak dia, jatuhkan dia kepada paling rendah di antara yang rendah. Dalam tafsir tentang perkara ni, saya perhatikan banyak orang salah tafsir. Dia faham bahawa manusia ni makhluk mulia, buat jahat jadi hina. Baik mulia, kita baik, akhlak kita, Allah jadikan kita sempurna, tapi kita berperangai macam binatang, kita lagi rendah daripada binatang. Banyak orang tafsirkan ayat ni macam ni. Tapi sebenarnya bila Allah Ta'ala sebut lepas tu, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka ada ganjaran yang takkan putus-putus. Sebenarnya kalau kita buka dalam tafsir, para ulama tafsir nyatakan ini adalah tabi'i manusia. Kan tuan-tuan dan saya, kita semua lahir lemah. Kan mula-mula lahir tu terlentang, gitulah kan, tangan gerak sikit kan, kemudian mula boleh apa, golek. Dia terbalik badan kan, siapa ada anak tahu kan. Dia pusing. Dan pusing pun mak bapak pun seronok sangat. Oh, anak kita dah pusing. Lepas tu apa? Ngesotlah macam askar. Dia start boleh bergerak kan. Lepas tu merangkak. Lepas tu mula bertatih. Lepas tu berjalan. Lepas tu boleh berlari. Kan kalau kita ikutkan manusia tadi daripada lemah, kalau terbiar mati. Bayi manusia ni kalau kita biar macam tu mati. Dia tak boleh, dia bukan macam anak ular. Anak ular keluar-keluar boleh berburu terus. Anak manusia keluar-keluar mana boleh, kena jaga, kena sekian, tak tukar pampers melecet. Mana lemah. Kan, tapi Allah Ta'ala jadikan manusia tadi apa? Lepas tu dia menjadi ahsana taqwim, sebaik-baik kedudukan. Macam kita sekarang ni kan, dah dewasa, bawa kereta boleh, pegang ni boleh, marah orang boleh, senyum boleh, ajak orang makan boleh, masak boleh. Kan sempurna dah. Tapi lepas tu thumma radadnahu asfala safilin, dan kami akan kembalikan mereka balik kepada rendah di antara terendah sekali. Daripada mula boleh mengurus diri, nanti satu masa nanti tak boleh urus diri. Mata sekarang nampak cerah, akan mula rabun. Kan, kaki kita kuat diri, nanti mula bertongkat. Kan, dan sebahagian manusia ni akan balik pada macam budak-budak dah. Makan pun kena pakai lapik mulut. Itu asfal safilin. Dan Allah Ta'ala janjikan memang manusia dia akan jadi macam tu, kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, maka pahala dia takkan putus-putus. Ibnu Katsir rahimahullah dia bawa hadis daripada Bukhari, riwayat berkenaan Nabi kata, orang yang sentiasa, contoh macam mengimarahkan masjid sekarang ni, tengah-tengah sihat, datang masjid, tak musafir, datang masjid, ditulis pahala untuk dia, pahala penuh. Kalau katakan dia sakit, lepas ni sakit, terlantar, tak boleh bangun, tapi sepanjang hidup kita sekarang ni, kita istiqamah, datang, penuhkan masjid. Maka saya kalau kita terbaring atas katil pun, ganjaran datang masjid masih berjalan.
ganjaran. Walaupun awak tak datang, ganjaran datang masjid masih berjalan. Kalau awak kena musafir, solat penuh macam orang tak musafir tetap berjalan. Tapi inilah syarat dia. Maksudnya syarat dia ini yang kelebihan orang beriman beramal soleh. Makna amalan dia walaupun dia dah tak larat buat sekalipun, Allah bagi penuh. Pahala dia tak terputus-putus. Takkan terputus-putus. Ghairu mamnun. Takkan diungkit-ungkit, takkan putus-putus. Allah Taala bagi pahala berterusan walaupun tak boleh buat. Walau dah tak larat. Sebab tu kena tengah larat sekarang ni buat. Dah tak larat nanti baru nak pergi datang masjid berpapah, tak ni tak mengagut dah. Atau ada beg kencing sebelah badan, baru sibuk nak datang masjid. Tengah-tengah sihat, tengah-tengah ada keupayaan, tak nak datang. Tapi bila dah tergolek macam tu baru nak datang. Ini masalah kena jaga. Sebab kalau anda nakkan ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak putus-putus, walaupun kita dah sakit tadi, masih dapat pahala tu. Tiap-tiap hari dapat penuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tiap waktu dapat penuh. Maka kena buat dari sekarang. Ini penjelasan bagi apa imam kita baca tadi. Ia berkait dengan tajuk-tajuk kita. Masalah amal yang kita buat yang tak nak putus-putus. Yang kita nak sentiasa berjalan. Kalau kita perhatikan, memang telah disepakati oleh para ulama bahawa sesiapa yang mati, mayat ni, dia akan bermanfaat dengan apa yang menjadi sebab daripada amal kebajikan ketika hidup. Ketika dia hidup, apa amal kebajikan dia buat, memang dia pasti dapat saham. Ini berdasar pada hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, yang Nabi katakan, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan, bila mati seorang manusia atau anak Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath, putuslah amalannya, tak ada amal baru dah untuk dia kecuali daripada 3 jalan. Mana 3 jalan ni saja yang akan terusan anda dalam kubur, catatan amal terus berjalan. Terus berjalan, takkan berhenti-berhenti. Kecuali jalan 3 je. Sedekatin jariyatin. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang mana benda-benda ni yang dimaksudkan sedekah jariah ni adalah apa-apa yang kita sedekahkan dan dia berkekalan ada sampai bila-bila. Macam contoh tanah. Kita sedekahkan tanah, tanah tak hilang. Kecuali orang tenggelamkan bumi ni masalah lah. Jadi jarang-jarang berlaku. Kalau tuan-tuan sedekahkan contoh macam kapet. Kapet ni dia habis rotation, berapa tahun dah buruk, kena beli kapet baru, habislah. Habislah. Lepas saya ingat dekat Kota Damansara pernah jadi kes. Mula-mula masjid buka. Lepas tu orang ramai banyaklah bagi duit untuk beli kapet sebagainya. Tiba-tiba masuk dekat Ramadan, kerajaan negeri bagi pula kapet. So masjid cabut kapet lama. Ngamuklah orang. Kami bagi duit dari tu sebagainya. Dia kata nak buat macam mana ni? Kan? Dia tanya saya kata macam ni. Kalau boleh jual kapet tu, dapat duit, duit tu cari benda kekal. Apa benda kekal dekat dalam masjid tadi? Tiang ke? Ini banyak yang panggil wakaf. Yang sebut wakaf-wakaf ni pasal apa? Dia benda kekal. Bukan benda hilang. Kalau kita kita wakaf air habis. Macam hari tu saya wakaf dah air. Dah habis ke? Ya, air ni habis. Jadi sedekah jariah ni boleh jadi pada masjid, boleh jadi pada tempat berteduh motor tepi jalan. Buat tempat teduh ke, tempat berteduh orang tunggu bas ke. Nak tunggu jabatan kerja raya buat tak buat. Atau jalan beropak ke, awak ni kan jambatan ke. Semua. Dia kepada semua benda. Tapi dengan syarat barang tu tadi berterusan digunakan. Ni tadi saya sembang dengan kawan kita pagi tadi. Saya tanya, masjid ni siap? Dia kata, habis masjid lama apa jadi? Dia kata, orang dah ada keputusan tak boleh roboh. Nanti orang ngamuk, dia kata. Duit kan dah masuk kan. Saya kata masalah juga kalau dia kata masjid baru dibuat, orang lari masjid baru. Masjid lama tadi tak diimarahkan, kosong juga awak dapat. Sama je. Itu kena jaga sikit Kalau buat estimation dan sebagainya pada papasan ganti rugi, lepas tu kemudian gunakan duit tadi buat masjid baru, dan okey. Jika tidak, masalah sikit. Sebab tu kenapa dalam masalah wakaf dan sebagainya, harta yang kita jadikan sebagai sedekah jariah ni, sedekah yang kita mati, orang pakai masih berjalan. Kadang-kadang pokok kita tanam, ini sedekah jariah juga. Kadang-kadang ada separuh manusia ni kedekut tak tahulah kenapa. Dia nak tanam pokok tu, dia kira pokok ni pokok durian, biasa berbuah 20 tahun, paling cepat 15. Aku dah 60 tahun.
Kalau cocok tak tentu makan. Tak buat, dia tak buat. Dia tak buat. Sebab dia fikirkan dia tak makan. Tapi orang ni sangat rugi. Sebab setiap benda daripada pokok dia tanam tadi, kalau dia mati sekalipun, manusia makan, binatang makan, daun gugur, ulat makan, orang berteduh pokok berkenaan, burung buat sarang atas pokok tersebut. Saham berjalan sampai selagi pokok tu hidup tau. Selagi pokok tu tegak, memayungkan orang berteduh, memberikan hasil buah-buahan orang makan, binatang makan, bahkan kalau orang curi sekalipun, anda dapat saham, dapat pahala. Hatta ulat makan daun baru dapat saham. Jadi benda macam ni kena fikir. Jangan sekali-sekali orang tu fikirkan sedekah yang dia buat, alah nak buat apa, besok lusa saya mati dah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, kalau kiamat nak berlaku, di tangan seorang kamu ada benih. Kiamat nak berlaku dah ni. Kalau dia mampu untuk tanam sebelum kiamat berlaku, buat. Jangan kata macam, lah buat apa nak tanam, besok kiamat dah. Tanam, walaupun tak tahu faedah ke mana, tanam. So benda macam ni kita kata bersedekah jariah, yang kita kadang mungkin sikit fikir kecil. Alah buat kolah masjid je, alah cat masjid je, alah sekian kan. Benda tu kita rasa kecil, tapi Allah Ta'ala berikan ganjaran yang ghairu mamnun. Sedekah jariah. Okey, itu pertama. Yang memang kita tahu bila orang tu buat di dunia ketika hidup, dia mati confirm dia akan dapat. Yang berjalan terus pahala tadi. Kemudian au ilmun yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang memanfaatkan dengannya. Ilmu yang memanfaatkan, mana ajaran kita. Bukan dia mesti mengajar depan macam saya. Tuan-tuan ajar budak-budak beradab, masuk tanggal selipar, susun selipar ke, nampak dia buang sampah berata, cakap ni jangan buat macam ni, Tuhan marah, Nabi tak suka. So kita buat macam tu, kita ajar. Ajaran macam ni pun dah, orang budak tu beramal, budak tu ajar anak dia ajar cucu dia, kita dapat saham. Kita dapat saham, tak rugi apa. Al-ma'ruf nahi mungkar, kita tegah orang, kan, berbalah ke dan sebagainya. Orang dengar nasihat kita, orang tu tegur pula orang lain dan masalah tadi, kita dapat saham. Walau kita dah mati sekalipun, berjalan pahala tersebut. Yang ini sebenarnya para ulama kaitkan hukum perkara ni, yang dipanggil sebagai ilmu manfaat, dikaitkan dengan hadis Nabi satu lagi. Yang Nabi SAW pernah sabda dalam hadis baginda, Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan, maksudnya bertunjukkan tauladan yang baik. Tauladan yang baik, sunnah yang baik tu tauladan yang baik. Banyak orang salah faham, berkata sunnah hasanah ni maksud dia apa-apalah kita suka. Contoh macam berqasidah ke, kan, atau bangun ketika orang sallallahu, kita pun bangun. Ketika itu ke ajar orang hormat Nabi kononnya. Benda ni masalah, sebab hadis itu bukan datang macam tu. Hadis itu datang dalam hadis dalam Sahih Muslim, lafaz dalam Bukhari pun ada. Nabi SAW pernah didatangi oleh kabilah Arab daripada Mudar. Kabilah Mudar ni biasa dia orang bukan Islam. Waktu mula-mula tu suka rompak orang. Entah macam mana tak jadikan mereka ni kebuluran. Diorang datang Madinah minta tolong dalam keadaan baju compang-camping, kan, kaki tak pakai kasut. Mana kulit tinggal, kulit dengan daging je tinggal. Nabi tengok keadaan diorang, Nabi mengalir air mata. Walaupun diorang bukan Islam. Ketika Nabi SAW suruh para sahabat kumpulkan, beri sumbangan, tabarru'u, kumpul. Jadi diorang cuba timbunkan satu makanan, satu timbunan makanan, satu timbunan harta, satu pakaian untuk diorang sedekah. Jadi ketika itu perawi hadis kata, Nabi SAW ketika itu rasa wajah Nabi muram. Sebab orang datang bagi sikit-sikit je. Seorang tu bagi 1 dirham, 1 dinar. Nabi rasa macam sikit. Dan Nabi punya muka ketika tu mendung, sahabat kata. Tiba-tiba datang seorang lelaki, bawa sedekah, punya berat besar, sampai macam nak roboh bahu dia. Dia bawa, datang, dia letak. Bila dia letak, orang ramai nampak, orang ramai ikut. Seseorang nampak letak banyak. Tadi kan kita letak banyak, tengok macam RM1 je orang letak, cek RM1 jugalah. Nampak orang tu letak 100 macam tu kan, dia pun semangat. Maka ketika tu Nabi SAW wajah bagi dia kan, sampai terkumpul 1 timbunan makanan yang besar, 1 timbunan pakaian, 1 timbunan wang, harta. Ketika tu Nabi tersenyum dan Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan. Baru betul kita faham hadis ni. Tu tauladan yang baik. Kita macam berjalan kaki ke masjid awal, datang awal ke masjid, kita berjalan, kawan nampak, kawan follow.
Kau nampak kawan kita follow. Alhamdulillah, itu yang kita akan dapat sunnatan hasanatan. Datang masjid tu bukan bid'ah, memang disuruh oleh Nabi. Cuma datang awal. Atau seorang tu datang dia bersihkan masjid. Orang nampak, orang tolong dia bersihkan masjid. Maka orang ikut tauladan awak. Orang tu ajar anak dia untuk buat benda yang sama. Nabi kata falahu ajruha. Maka untuk orang yang buat tauladan baik tadi, ganjaran kebaikan tauladan baik ini buat. Wa ajru man amila biha min ba'dihi. Dan dapat ganjaran orang yang beramal dengan tauladan baik ini tunjukkan sesudah dia tak ada. Sudah dia tak ada, nanti kalau orang buat lagi, dia dapat ganjaran. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Tanpa mengurangkan pahala orang yang tiru amalan dia buat tadi, dengan tanpa mengurangkan mereka sedikit pun. So dapat saham. Ini kita tunjuk ajar tadi yang kita kata ilmu yuntafa'u bihi. Berkait rapat ilmu nafaat, bukan sedekah tapi dia ilmu nafaat. Yang kita kata orang akan tiru kita, ikut kita. Kan? Kita tahan sabar ke daripada bertekak. Kita boleh tunjukkan kekuatan kita tapi kita bersabar. Maka orang pun tengok kesabaran kita, orang tiru kesabaran kita, pun dapat saham. Ini benda-benda penting yang orang tu patut fikir bila nak buat akhlak yang baik atau buruk. Akhlak yang baik yang dia buat, kalau orang tiru akhlak tersebut dan orang laksanakan dalam kehidupan, kita dapat saham. Fikir macam tu. Kadang-kadang kita tak fikir, kita sibuk benda duniawi je. Apa kita kat sini kan, ego kita, sombong kita. Orang ni cakap banyak, dia belum tahu apa. Baru saya kenal hari ni, kenapa nak cakap macam ni? Ini kadang-kadang manusia ego. Hadis Nabi datang pun dia masih ego. Kepelikan yang berlaku dalam masyarakat Islam kita kan. Dia tahu hadis Nabi, dia belajar hadis Nabi. Lagi teruk kalau dia kata orang tu beramal tasawuf. Beramal tasawuf, kononnya bersih hati, perangai kotor. Ni pelik, saya tak faham. Dia kata kita belajar bersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, kita nak menjadi wali Allah. Wali Allah Ta'ala apa yang jahat sangat? Perangai tak senonoh, akhlak buruk. Jadi sebab tu kenapa kita kata dalam beramal tadi, kita kan tunjuk, kita buat amalan baik tadi. Kalau orang kata macam nak menunjuk ke? Ya. Tapi untuk apa? Simpan ganjaran akhirat. Dan awak baik-baik sangat ni apa? Nak menunjuk ke? Sahabat Nabi tadi dapat ganjaran. Dia bawa letak sedekah banyak, orang tiru sampai jadi banyak sedekah tersebut. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan. So ikutlah. Jaga akhlak, jaga keperangai. Tunjuk tingkah laku yang baik kepada anak kita, cucu kita. Ni kadang atuk-atuk lagi teruk daripada cucu. Cucu bertumbuk tak apa, atuk bertumbuk. Tak senonong kan, kita tak faham. Kadang-kadang pelik. Macam mana boleh jadi macam ni? Tapi ini, tengok, benda kedua, iaitu ilmu yang manfaat. Sama ada ilmu tadi secara lafaz atau tindakan, perangai. Nampak selipar bersepah, susunkan. Jadi benda tu orang ni, orang pun start susun selipar lepas tu. Tak ada sepah-sepah selipar. So benda-benda macam ni, ini kita mati, ganjaran tu datang. Setiap orang tiru kita datang. Tak kira berapa ramai, tak kira berapa ramai, akan datang kepada kita ganjaran tersebut. Yang ketiga, ini kita baca satu-satu hadis. Yang ketiga, awwalin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Yang ini saya perhatikan banyak orang tak faham. Dia banyak tak faham sebab nanti dia kaitkan dengan tajuk satu lagi, iaitu tajuk kita mati, orang hidup buat amal. Kita dapat tak amalan tersebut? Ni masalah dia. Anak yang soleh ni, nombor 3 ni kan, ilmu nafaat, apa sedekah jariah, ilmu nafaat, anak yang soleh. Anak yang soleh ni yang Nabi letakkan syarat dia kena doakan kita. Anak ni macam pokok saya sebut tadi. Sebenarnya ibu bapa bila dia ada anak dan anak tadi baik dan anak tu doakan dia, anak tu jadi macam pokok yang mak bapak tanam. Sebab memang betul dekat anak tersebut benih dia. Memang anak yang lahir tu, itu benih kita. Maka dengan sebab itu, bila mana anak tu buat apa-apa, memang kita dapat saham macam pokok kita tanam. Macam pokok kita tanam sebiji. Cuma beza pokok tersebut, dia tak kena doa. Dia tunggu pokok tu doa, ya Allah ampunkanlah Tuhan aku. Tak payah. Tapi anak kita kena syarat. Sebab ni pasal Allah nak putuskan hubungan di antara Muslim dengan kafir. Sebab seorang Muslim tak boleh doakan keampunan untuk orang kafir. Jadi bila tak boleh doakan, putuslah hubungan amalan dia. Kalau dia boleh doakan, maka berjalanlah. Mak kafir, bapa anak Islam, akan berjalanlah. Tapi kerana Allah Ta'ala putuskan tak boleh doakan keampunan,
maka terputuslah amal. Dan anak kita tak payah niat sebenarnya, tak payah buat kenduri untuk niatkan bagi pahala pada mak bapak. Sebab apa anak tu buat, lelaki atau wanita, yang lelaki jaga tanggungjawab dia, nafkah anak isteri, jaga, kalau dia kahwin banyak, keadilan antara isteri dia. Lepas tu dia jaga kehormatan dia, dia jaga apa jiran dia. Apa anak ni buat, hatta jalan kaki ke masjid dan sebagainya, kalau anak tu masih ingat mak bapak dia, doakan keampunan, semua anak dia buat, mak bapak dapat saham. Macam pokok yang ditinggalkan oleh orang yang mati tadi, itu anak dia macam pokok tadi. Kalau yang perempuan pula, kan dia doakan keampunan untuk mak bapak dia, selagi dia taat suami dia, jaga kehormatan dia, jaga aurat dia, elakkan berhias dengan hiasan jahiliah, dia taat perintah Allah Ta'ala, segala amal yang dia buat, mak bapak dapat saham juga, tanpa perlu sedekah, tanpa perlu beri. Ni kita faham sebab bila Nabi kata semua amalan putus kecuali 3 laluan: sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Tapi syarat anak tadi, mendoakannya. Kalau tak boleh doa, putus. Kalau anak tu tak doa, putus. Tak ada hubungan di antara mereka. Sebab tu kenapa dalam surah At-Taubah ayat 113, dan Allah katakan, maka lin nabi, tidak boleh untuk nabi dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, ayastaghfiru, untuk mereka minta ampun bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah mana nyata pada mereka bergolongan berkenaan ada penghuni neraka. Tak boleh, stop, no doa. Ketika hidup doa ke hidayah, mati je tak boleh buat apa. Sebab kalau boleh doa keampunan, dan anak tu punya amal akan berjalan kepada mak dia yang, atau bapak dia yang kafir. Sebab tu disekat, tak dibenarkan doa. Faham Jadi ni kena faham. Okay, 3 amalan tadi, kita kata laluan tadi, memang ini yang sebenarnya semua orang ada laluan ni. Mana ketika hidup, kita jaga, kita pastikan kita buat benda-benda berkenaan, kita pastikan ada tauladan baik kita tunjukkan, ada sedekah-sedekah jariah yang kita amalkan, atau kita ada anak-anak yang ada, kita suruh anak kita susun dia supaya jadi anak yang soleh, dan ingatkan dia jangan lupa doakan kematian lepas kita mati nanti. Maka kita dah dapat secure 3 laluan. Okay. Dalam hadis Ibnu Majah ada riwayat yang lain datang dari Ibnu Majah. Dia kata dia kata dalam riwayat Ibnu Majah, dia kata inna mimma yalhaqul mu'minu, sebenarnya di antara benda yang menyusul dengan orang beriman, min amalihi, daripada amalannya, wa hasanatihi ba'da mautihi, dan kebaikan dia sudah dia mati, yang akan datang ikut dia adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Pertama, ilmu yang dia mengajarkannya dan disebarkan akan ia. Tapi ilmu yang sahih lah, kalau ilmu yang buruk tak jadilah. Ilmu untuk mengikat orang ke sebagainya tak ada. Ilmu untuk apa? Ilmu yang bermanfaat lah. Hatta kalau perempuan masakan, kan bila ada ilmu masak, kongsi yang kedekut. Ni konon rahsia turun temurun, atuk nenek tak nak bagi kat orang. Orang masak, keluarga dia makan sedap, awak dapat pahala, tahu tak? Ni sibuk kedekut tak tahu. Dia kata nanti orang tu menyaga. Awak nak menyaga ke? Tak nak pun. Kenapa tak ajar orang? Nanti dia menyaga. Astagfirullahalazim. Ini masalah. Orang perempuan buat resepi apa? Resepi apa rahsia keluarga. Laksa lah apa, tak nak bagi kat orang. Ajarlah. Ajar, kongsikan. Kat ini benda baik. Kalau orang tu dapat membahagikan keluarga dia, awak dapat saham. Isteri tu masak sedap kan, suami dia makan happy, awak dapat saham. Belajarlah ilmu manfaat. Okey. Kemudian dia kata, ataupun dia kata awaladan salihan tarakahu, ataupun seorang anak yang soleh yang ditinggalkan, tapi ikut syarat dalam Sahih Muslim tadi, mesti anak tu doakan dia. Au mushafan warathahu, atau mushaf yang diwariskan. Mushaf yang diwariskan. Cuma yang ini, hadis ni riwayat Ibnu Majah ni dihasankan oleh sebahagian para ulama. Jadi para ulama dhaifkan sebab lafaz mushaf ni antara mula masalah selain perawi dia. Sebab zaman Nabi dahulu, para sahabat menghafal Quran tanpa mushaf. Lepas Nabi wafat baru orang tulis mushaf. Mushaf ni tulis lepas Rasulullah wafat. Ketika Nabi hidup, kan pada awal lepas Nabi wafat tu, mereka masih menghafal Quran mulut ke mulut. Kan mulut ke mulut ni kadang-kadang kaedah. Kalau kata Tuan Haji apa, kita ni tak boleh baca huruf, kan mata tak nampak dah. Boleh follow ikut suara. Tapi benda ni letih sikit lah. Tok guru pun letih, anak murid pun letih.
kena ulang macam tu. Tapi ini cara terbaik. Bahkan untuk menghafal, tuan-tuan nak menghafal, kita tak jadi menghafal sebab tu je. Pergi baca, memang dah tak jumpa. Kita macam gitu kan. Cuba kita dengar berulang kali. Dia akan masuklah dalam kepala kita. Ini kaedah betul kalau orang tu nak menghafal. Dia dengar, bukannya dia baca. Dengar. Sebab itu kaedah Nabi ajar para sahabat Quran, dan para sahabat belajar Quran macam tu dulu. Sebelum dia di mana dituliskan Quran ini pada zaman dikumpulkan himpunan mashaf ni pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tahun Uthman bin Affan dia kumpulkan tulisan. Zaman Abu Bakar kumpulkan helaian lembaran. Zaman Nabi sendiri tak ada, semua orang hafal, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Ini kaedah yang kena faham. Tapi kat sini dia sebutkan hadis ni dihasankan oleh setengah para ulama, tapi saya cek balik memang hadis ni ada kedhaifan. Cuma keseluruhan lafaz yang lain betul. Macam kes anak tadi, ilmu yang disebarkan betul. Kena dengan lafaz yang awal. Demikian juga dia kata au masjidan banahu, atau masjid dibina. Ini mana disebut dalam hadis Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu biha baitan fil jannah. Barang siapa bina Allah Taala satu masjid, Allah Taala bina untuknya satu rumah di syurga. So ganjaran nanti jumpa sana. Bina di sini kan, nanti buat di sana, nanti akan terima di sana. So kalau dia kata ada benda patut dibuat untuk masjid ni, maka buatlah. Jangan tunggu nak kena bayar dulu. Awak nak pahala tapi awak tak nak buat kerja. Okay. Kemudian au baitan banahu li ibn sabil, ataupun rumah yang dia bina untuk ibn sabil. Dia tahu orang banyak melintas laluan jalan, perlu tempat berehat, dia bina rumah. Percuma. Macam zaman sekarang orang apa bina wakaf kan. Ya, macam tu. Yang tadi elok sikitlah, wakaf tu togel sangat, nyamuk gigit. Kalau rasa tu kita bina elok sikit tempat orang berteduh. Okey. Au nahran ajrahu, ataupun sungai dialirkan. Dialirkan sungai. Digunakan duit dia, so apa orang gali supaya sungai mengalir. Au dia kata au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang dikeluarkan oleh dia daripada harta yang dia ada ketika dia sihat, ketika dia hidup. Nah, ni yang untuk berjalan sendiri tau. Yang bab sedekah orang lain untuk nama kita tu tajuk lain. Ini faham dulu bahawa kita buat sekarang. Sebab Nabi pernah ditanya oleh para sahabat. Para sahabat kata, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam? Sedekah manakah paling besar? Kan sedekah kan banyak orang yang sedekah duit, sedekah kerusi, sedekah ini, sedekah aircon. Soalan, sedekah apakah paling besar? Sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah kata, a'zamus sadaqah, sedekah paling besar adalah anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kau sihat, engkau kedekut. Memang orang kalau dia kata dia sakit, kita minta macam-macam, dia bagi je. Dia tak ada harapan nak pakai dia kan. Jumpa atuk cantik jam, ambil lah. Kan? Baju cantik, ambil lah. Dia tak rasa dia boleh pakai. Dia kata ambil lah. Dia rasa hampa, nak guna tak boleh. Memang orang sakit macam tu. Tak try tengok adik anak kita sakit, jumpa minta barang, dia bagi habis dia. Ini ke cara kita ajar nak curi harta anak beranak. Nak bagi tahu memang sifat manusia ketika sakit tu. Nabi kata sedekah paling besar adalah engkau sedekah ketika engkau sihat, dan kedua apa? Kedekut. Tengah kedekut. Kedekut ni apa? Tarjul ghina, engkau harap jadi kaya. Wa takhshal faqra, engkau bimbang jadi miskin. Ni sedekah paling besar lah ni. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta walau dia sayang. Macam dalam surah Al-Insan kan, wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi, diberikan makanan walaupun dia sayang. Bukan sedekah benda tak suka, benda kita sayang. Lawan nafsu kita beri. Bukannya ada terjemahan saya dengar pelik. Ada orang terjemahkan wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta macam hobi. Ayat tu datang mana dia berikan harta walau dia sayang. Dia sayang harta dia bagi juga. Itu kepentingan dalam surah ayat Suratul Baqarah ayat 177 terangkan macam tu. Berikan harta walaupun sayang. Ini benda-benda yang orang tu kena ada dalam diri dia, lawan nafsu dia, keluarkan harta dia. Bukan sedekah tu yang besar tu ketika orang tu dah nafas dia, Nabi kata dah nak mati, sampai sini nafas, baru dia kata untuk si fulan baru nak bagi. Itu sedekah yang paling kurang. Jadi kalau orang tu nak sedekah besar ganjaran dan pahalanya, sedekahlah ketika tengah sihat dan kedekut. Sekarang ni dia tengah hidup.
Tunggu mati kita tinggal harta, tunggu anak kita sedekah. Tengok anak kita gaduh rebut harta kita. Bergaduh-gaduh kan, buang saudara kerana harta. Jangan buat pasal. Sebab tu sebenarnya harta kita yang betul milik kita, yang betul-betul manfaat untuk kita adalah apa kita makan, apa kita pakai dan apa kita sedekah. Pasal Nabi pernah terangkan perkara ini dalam Sahih Muslim. Nabi SAW tengah membacakan Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu perbuatan membanyak-banyakkan harta dan anak pinak sampai kamu datang masuk kubur. Lepas tu Nabi pun kata, yaqulu ibnu Adam, berkata seorang anak Adam itu, mali, mali, hartaku, 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 hartaku. Lepas tu Nabi jawab, walaisa laka ibnu Adam min malika, sebenarnya tak ada untuk kau wahai anak Adam daripada harta kau, illa, kecuali ma akalta fa afnait, apa kau makan kau habiskan, itu harta kau. Mana selagi tak masuk mulut awak, tengah jalan jatuh, bukan harta awak. Harta gaji ke tak sampai, habis, bukan harta awak. Kena faham ini yang orang kita banyak salah faham. Bila tak dapat makan tu, dia lah sihir aku, dia lah sekian. Semua orang bila dia tak berjaya je, pasal masak tak sedap, dia jaga restoran, masak tak sedap. Lepas tu kemudian ni lah orang ni kena guna-guna saya, orang tu guna-guna saya. Dia tak fikir sebenarnya selagi tak masuk, bukan harta awak. Tiada untuk engkau wahai Adam daripada harta engkau kecuali apa engkau makan, engkau habiskan. Wama labista fa ablait, apa engkau pakai engkau lusuhkan. Pakai itu sampai koyak baju. Itu engkau punya. Wama qaddamta, dan apa engkau kemukakan, ini dengan sedekah, fa abqait, engkau simpan hari kiamat. Nah, benda ni kita tak rugi. Kita sedekah 1 sen pun jumpa hari akhirat nanti. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa kamu kemukakan daripada kebajikan, kebaikan, kamu akan dapati balik depan Allah Ta'ala nanti. So anda tak rugi apa-apa. Bila bersedekah tu disimpan akhirat. Lepas tu kita nak bawa harta kita mati, kita ada emas jongkong ke, emas kan, bawa mati tanam. Oh, dia tu ada sekali kan orang India, dia suruh anak dia tanam dengan duit. Tapi orang kata tak tahu kedudukan rahsia kubur tu dirahsiakan. Sebab takut orang korek tengah malam. 10,000 kot ke 30,000 tanam sekali. Nampak duit lah tampal. Mana mayat dia bawa dalam bawah duit. Lepas tu cermin kaca tu nampak lah duit kat luar, kau tanam. Kalau bawa macam tak guna pun, derpot nanti duit tu. Tak ada buka-buka, lahir keluar daripada tu, masuk jalan barzah, malaikat nak pukul je. Dihanyak lagi oleh malaikat, apa tahu. Mana ada guna. Bangkit mahsyar, mana ada macam, alah semua jalan lah, I nak beli sewa. Ada sewa kereta tak? Tak ada. Harta kita tak boleh bawa mati. Tapi kita boleh simpan harta kita, sedekah, simpan kat sana. Kita sedekah sekarang, kita simpan dah kat sana. Nanti jumpa depan Allah Ta'ala nanti. Takkan tinggal walau sikit pun, walau 1 sen pun kita sedekahkan, akan jumpa nanti. So kena bijak sikit dalam mencari-cari ganjaran dan pahala untuk kita simpan hari akhirat. Bijak-bijak, belajar bijak. Jangan kita abaikan, dan juga kita tak buat. Dia kata, dan dia kata menyusuri dengannya talhaquhu min ba'di mautihi. Okey. Itu kita kata bentuk-bentuk yang kita faham, yang orang tu buat sendiri sebelum dia mati akan dapat faedah pada dia. Okey, sekarang apakah perkara yang dibuat, kebajikan yang dibuat oleh orang lain tapi boleh beri manfaat kepada kita? Orang lain buat tapi dapat manfaat kat kita. Okey. Dan bukan semuanya pahala. Bukan semuanya pahala. Faham Sebab bila kita sebut perkara ni, pada yang awal tadi memang pahala jalan. Yang ini bukan semuanya pahala. Okey, pertama doa dan istighfar untuk si mati. Ya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10. Ayat ke-10 surah Al-Hashr. Allah Ta'ala nyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang lepas mereka, ini lepas muhajirin, lepas ansar. Orang datang lepas muhajirin ansar ni, yaquluna rabbana ghfir lana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan untuk saudara kami yang mendahului kami dalam beriman, ampunkan untuk kami dan ampunkan untuk mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang kau jadikan ya Allah dalam hati kami kebencian, kedengkian
kepada orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Ini dalil bahawa meminta ampun untuk orang sebelum kita adalah bermanfaat untuk mereka. Tapi ingat, macam saya sebut tadi, dia bukan pahala ganjaran simpanan, tapi mungkin penyelamatan untuk orang tu daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin siksaan neraka, mungkin siksaan kubur. Lepas tu kita doa untuk orang yang mati kan. Kita solat ke atas jenazah, Nabi kata bila Nabi kata bila kamu solat ke atas jenazah, ke atas mayat, fa akhlisu, ikhlaskanlah untuknya doa. Ikhlaskan doa untuk dia. Yang tunggu orang dapat duit. Kita ada adat pelik. Sini tak ada kot, ada lagi. Kat belah Kelantan, Terengganu ada lagi. Dia macam bila tengah solat tu kan, tengah doa tu, lepas tu sebab kenapa lepas solat dia orang tak balik terus, dia angkat tangan pula. Bila angkat tangan pula, nanti keluarga si mati dah ada duit, lintas depan setiap yang solat, masuk duit dalam poket. Ini masalah ni. Sebab macam nak ikhlas. Bila kita ada masuk duit kat sini, kita kurang ikhlas, confirm. Kita kawan, tapi ustaz, orang tu doa, kita bayar, apa salahnya? Sangat salah. Dia kena belajar mendoakan orang yang telah mati tadi adalah tanggungjawab untuk diri dia. Bahkan dia harapkan dengan apa tahu? Balasan dia adalah dia mati nanti orang doakan. Patut dia fikir macam tu. Kadang-kadang kita tengok orang apa pergi solat jenazah kan. Saya tengok kadang ada orang tu bukan ustaz pun, orang biasa. Tapi bila datang orang ramai datang solat kan, ramai, kita rasa syahdu, rasa sayu. Sebab dalam hati kita kena terfikir, hari ni orang tu mati, punya datang macam Jumaat solat dengan dia. Soalan nak tanya, kita mati nanti agak-agak macam berapa orang datang. Kena ingat, berapa orang akan datang untuk solat kita. Ini habuan yang Allah Ta'ala berikan ikut habuan masing-masing. Belum lagi dia 2 minit. Ni, jam ni 2 minit. Lambat. Tadi maghrib pun 2 minit. So, kejap. Bagi 2 minit lagi baru kita azan 39 kan. Sebab dia bila datang benda berkenaan, memang orang tersebut kita tengok dia solatkan jenazah dia ramai. Kita tengok juga ada orang solatkan 12 orang je solatkan dia. Saya pernah tengok, saya pergi datang teman kan, ada bapa kawan isteri saya. Tak sampai 20 orang pun solatkan dia. Bila saya kata dengan dia saya sebut jugalah, saya kata kenapalah dia orang menggelupur nak cepat. Nak tanam. Padahal kalau dia singgah Kota Damansara, dia solat dekat PJ sekali. Singgah Kota Damansara solat pula lah dekat situ. Pasal menjelang Zuhur orang datang solat, kok dapat jumlah lagi. Banyakkan jenazah disolatkan. Supaya dapat keampunan, banyak orang doakan. Orang kita menggelupur nak bercepat. Tak kenapa entah. Pasal lafaz tu tak sahih pun. Yang cepatkanlah apa? 3 benda. Anak dara, bila sampai umur, kahwinkan. Jenazah, satu dia apa entah. Dia tengok ada 3 benda. Yang lafaz tu tak sahih pun. Bahkan Nabi sendiri SAW wafat, baginda wafat hari Isnin. Baginda ditanam hari Rabu. Tanam hari Rabu tau. Nabi solat, Nabi wafat hari Isnin pagi. Nabi ditanam hari Rabu. Sebab tu kadang-kadang orang Syiah main-mainkan, dia kata semua orang menggelupur, tinggalkan Nabi, pergi sibuk berebut kekuasa. Tipu. Sebab Nabi meninggal hari Isnin. Orang solat ramai-ramai, dia orang tak boleh solat jadi imam seorang. Dia orang tak sanggup nak jadi imam solatkan jenazah Nabi. So dia orang solat apa? Bergilir-gilir. Lelaki solatkan, lepas ni orang habis keluar, orang ni solatkan, dia gilir-gilir. Lepas tu datang perempuan, lepas tu kanak-kanak. Nabi dia solatkan macam tu. Tak ada pula para sahabat tak faham pula, korang kena cepatkan jenazah ni. Nampak tak? Jadi kadang-kadang benda ni kena jaga sikit. Kadang-kadang orang kita tak jaga berkenaan dengan apa faedah untuk mayat. Tengoklah waktu Zuhur, kalau dia memang kalau Zuhur nanti kan dekat dari 3 jam, tahanlah kejap, bagilah orang solat, panggillah orang untuk jemaah solat kat atas jenazah tersebut. Ni menggelupur cepat-cepat. Cepat-cepat. Pukul 9 kita tanam cepat-cepat. Kenapa? Ni masalah kita kesian. Kita tak tahu cukup tidak. Orang mendoakan. Nabi pernah kata pada orang yang disolatkan 40 orang, wajib dapat. Pada orang yang disolatkan 100 orang, wajibat. Soalan, kalau kurang? Ini kena jaga. Sebab tu solat mendoakan orang mati tadi bermanfaat untuk dia. Amalan kita buat, tapi dia dapat faedah. Ya. Dan demikian juga kita hafal daripada doa Rasulullah SAW. Rasulullah doa apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah untuk orang hidup kami dan orang mati kami. Dah makan? Okey, bagi azan tu. Wallahu a'lam. Sila.
Raditu billahi rabba Islam dina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik pada asal doa dan istighfar untuk si mati oleh orang lain yang hidup bermanfaat baginya. Bahkan tu buat doa untuk solat jenazah kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, maafkanlah dia, selamatkanlah dia, dan bersihkanlah dia. Wa akrim lahu, muliakan tempat turun dia. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskan tempat masuknya. Wa ghsilhu bima'i wasalli wal barad, dan bersihkanlah, basuhlah dia dengan air batu dan juga air salji dan air batu. Wa nakim min khataya, dan bersihkanlah dia daripada kesalahan-kesalahan. Kama yunaqas thawbul abyadu minad danas, macam dibersihkan pakaian kotor dari pakaian putih daripada kotoran. Selagi ada gonyoh, selagi ada bersihkan, itu maksud dia. Jadi itu jelas bahawa doa keampunan untuk kita pada orang tersebut jalan. Dia bukan tambah pahala, dia adalah pelepasan bagi apa-apa yang mungkin ada berlaku pada dia. Kalau dia dirahmati, kalau dia memang tak ada dosa, dirahmati, diberikan rahmat lebih. Kalau anda kata dia ada dosa, maka dia ampunkan dosa dia. So itu pertama. Kedua, antara perkara-perkara yang orang lain buat kita dapat faedah lepas kita mati adalah sedekah. Dalam meriwayatkan Imam Nawawi rahimahullah ijma' bahawa ia berlaku daripada bagi pihak mayat, sedekah ni berlaku bagi pihak si mayat, dan sampai pahala kepadanya, tak kira sama ada yang bersedekah itu adalah anak dia sendiri atau orang lain. Kerana riwayat Ahmad dan Muslim dan selainnya daripada Abu Hurairah anhu, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, dia kata, sungguhnya bapa aku mati dan dia tinggalkan harta, tapi dia tak buat wasiat. Maka adakah menghapuskan untuk dia dosa jika aku bersedekah bagi pihak dia? Nabi kata, na'am. Nabi kata, ya. Dan satu dari hadis lain, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bahawa mak dia mati. Dan dia kata, Rasulullah, sungguhnya mak aku mati. Maka adakah aku bersedekah bagi pihak dia? Aku nak sedekah bagi pihak dia, boleh tak? Faqala na'am. Kata. Maka Nabi kata, ya. Lepas tu dia kata, fa'ayu sadaqati afdal. Sedekah apakah paling afdal? Maka ketika itu Nabi sebut, pasal Madinah ketika itu kan, air tak banyak. Maka Nabi kata dengan dia, memberi minum air. Maka berkata Hasan al-Basri, dia kata tu, tengok dekat Madinah tu ada panggil siqayah, air minuman yang khas daripada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Dia buat satu ni khas untuk keluarga dia punya infak, dia bagi pihak mak dia. Okey, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Tapi tak disyariatkan untuk kita keluarkan ketika kat kubur, macam kes tadi lah kan. Atau ketika solat kan, kita solat jenazah tu kita masukkan duit dalam poket orang, itu tak ada, tak diajar. Bahkan dibuat selepas daripada jenazah tu selesai. Nah, cuma mungkin ada persengahan para ulama mengatakan bahawa benda ni dibuat pada awal-awal kematian. Semua soalan yang datang bertanya tadi pada awal kematian, maksud dia sebaik mak bapak dia mati, dia jumpa Nabi tanya soalan. Ada bukan dah ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru buat. Sebab Nabi SAW tak pernah sedekah bagi pihak Khadijah. Khadijah Nabi sayang, Nabi tak pernah Nabi sedekah bagi pihak Khadijah. Sebab tu kenapa ada para ulama detailkan lagi, dia kata masalah sedekah ni pada benda yang baru berlaku, baru jadi. Itu pendapat lah. Tapi Imam Nawawi kata, dia kata tak kira bila lah. Kata itu macam masjid nak buat, kemudian kita keluarkan duit, ini cat bagi pihak bapak saya, buat jadilah. Ini tile pecah, ini beli tile, hantar, ini bagi mak saya, terpulang. Jadi yang pentingnya benda tu disedekahkan bagi pihak orang tersebut. Okay, pasal ini berjalan. Kemudian ketiga adalah puasa. Tiga dan empat puasa. Okay. Puasa dan haji. 3 puasa, 4 haji. Ia sebenarnya adalah masalah nazar atau hutang. Dalam konsep apa Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man mata, sesiapa yang mati, wa alaihi saum, sedangkan ada ke atas dirinya puasa. Puasa wajib dia tak sempat buat. Orang perempuan akak-akak belakang dengar, tolong catat berapa hari tak puasa. Tinggalkan wasiat. Kod lah kita mati, suami dan anak-anak boleh tolong bayarkan. Jangan tak buat dan tulis. Orang lelaki pun sama juga. Kita ada lelaki pun tinggal puasa. Kod lah tak ganti lagi, tulis. Supaya orang tahu. Ini hutang yang pernah diganti oleh keluarga kita. Sebab Nabi kata, man mata wa alaihi saum, sama anhu waliyuhu, barang siapa yang mati sedangkan ke atas diri ada puasa, maka boleh berpuasa bagi pihak dia, keluarga dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh puasa fizikal. Dia kata bayar fidyah.
Sebab dalam hadis Muwatta' Malik ada satu lafaz hadis datang, Nabi kata la yusalli ahadun an ahadin, tidak solat seorang lelaki seorang tu bagi pihak orang lain. Mana orang tak solat, kita tak solat bagi pihak dia. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan tak puasa seorang bagi pihak orang lain. Walakin yufdi, tapi dia bayar fidyah. Untuk puasa tu bayar fidyah. Satu hari 600 gram. Satu hari 600 gram makanan asasi kita. Beras lah. Kalau gandum lah. Dan okey, itu jadi dekat situ dekat puasa kan. Jadi apa, dan seorang wanita pun datang cakap itu, tanya Nabi tentang nazar. Dan kemudian tentang haji macam tu juga riwayat dia. Datang seorang wanita daripada Juhainah, datang jumpa Nabi SAW, dan dia kata sesungguhnya mak aku bernazar untuk haji, tapi dia tak haji, dia tak tunaikan haji, dan dia mati. Maka adakah aku patut haji bagi pihak dia? Maka Nabi kata, apa pendapat kau kalau mak kau ada hutang, adakah kau nak bayar? Dia kata ya. Nabi kata hutang Allah lagi patut dibayar, sebab dia bernazar. Sebab tu kenapa setengah para ulama kata haji dan puasa ni dia berkaitan hutang. Kalau tak hutang tak timbul. Kalau tak hutang tak timbul. Macam kita mak saya dulu tak rajin puasa sunat. Lepas tu kita pun puasa ni untuk mak saya. Mana boleh tu? Dia tak puasa sunat tak boleh lain. Kalau dia puasa wajib, yes, kita gantikan. Ini termasuk macam orang buat umrah lah. Umrah untuk orang mati. Kalau dia bernazar, ya. Kalau dia tak bernazar, tidak. Tak perlu orang pergi buat. Dia tak buat untuk mak kita, bapak kita. Tak payah. Kalau dia nazar, ya, awak buat. Sebab nanti kan orang tanya pula, dah buat umrah untuk mak kan? Solat malam dah buat belum? Solat malam. Mak ngabah tak bangun solat malam dulu. Dia tak macam zaman kita, pandai bijak sikit, banyak dalil belajar. Kan? Zaman dulu dia tak belajar, kita tak buat. Tak solat malam. Soalan, ada solat malam untuk orang tak solat malam? Tak dibuat. Sebab tu kena faham benda-benda tadi dikaitkan dengan hutang. 3 dan 4 itu puasa dan haji kait dengan hutang. Kelima, bacaan Al-Quran. Dan ini pendapat jumhur ahli sunnah, dia kata. Tapi yang dalam konteks mazhab Syafi'i, tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i tidak sampai. So Imam Syafi'i pegang dengan firman Allah Taala, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tak dapat untuk seorang tu kecuali apa dia kerjakan. Dan apa datang dalil kata boleh kita gantikan, kita gantikan. Apa yang tak datang dalil maka tak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dan pihak yang kata boleh, contoh daripada mazhab Ahmad dan sekumpulan ulama mazhab Syafi'i kata sampai ni, dia kata bahawa dia suruh supaya lepas orang tu baca Quran, dia kata ya Allah, sampaikanlah seumpama pahala yang aku baca ni kepada si fulan. Itu cara mereka. Tak payah banyak-banyak baca doa-doa. Baca Quran, ya Allah, aku baca Quran tadi, bagilah pada si fulan pahala. Macam tu je. Macam tuan-tuan datang kelas belajar agama, keluar masjid, ya Allah, tadi datang kelas, bagilah pahala pada atuk aku. Ikut mazhab Ahmad pakai semua. Boleh. Tapi dalam masalah ni, kumpulan orang-orang yang mengatakan boleh sampai ni, dia kata boleh sampai tapi dengan syarat. Dia kata bahawa tidak mengambil si pembaca Quran tu sebarang upah. Ni gagal lah. Yang banyak orang biasa ambil upah. Ada separuh dekat masjid dekat PJ sekali tu, bukan setakat tu, orang ni mati nenek. Lepas daripada mati nenek kan, imam masjid datang, dia bawa borang. Ni kita ada package. Baca Quran 3 hari, sekian-sekian, sehari baca 500, 3 hari 1,500. Kemudian tahlil 1 malam ni, 3 malam, 4 malam, banyak ni. Kumpul-kumpul semua 5,000. Package pertama. Package kedua 3,000. Akak telefon saya, dia kata akak layan kak, mengarut. Tapi dia kata banyak orang tengah sedih, dia datang cari duit, minta senonoh kan. Ini berlaku. Sebab tu kadang-kadang orang kita dalam masalah ni, dia tak faham. Bila kes macam contoh Ramadan datang, setengah-setengah masjid bagi borang apa? Tahlil arwah. Kat belakang L Kuala Lumpur banyak, Selangor banyak. Jadi orang tu bagi, tulis nama. Satu borang RM50. Letaklah atuk, onyang, onyek, semua letak. Pak saudara, acik, ongah, letak. Dah banyak nama pula, masalah. Dah orang pun berduit banyak zaman sekarang kan. Bagi 50, letak nama. Nama abah dia, abah perempuan, abah ni, semua sekali letak dalam tu. Alih-alih Pak Imam tak larat nak baca semua nama. So dia buat apa? Dia nak baca kan, ila hadrati. nak baca kan. Dia buat apa? Ikut apa dalam daftar dalam borang-borang ni.
Dia kepil sekali dalam fail. Saya kata macam tu, baik letak beli buku telefon tu, telefon yang lama, yang apa, yang Telekom keluar tu, ya Allah, ikut apa dalam buku telefon, semua dapat. Kalau kita kampung ni, satu senarai kampung semua letak, daripada dulu pergi senarai sampai sekarang, letak depan tu, ya Allah ikut senarai, kan mudah. Tapi lah pasal benda ni bid'ah yang tak diajar tu, jadi pening kepala. Nak amal macam boleh ke, aci ke? Lah, daripada awal tak aci pun sebenarnya, daripada awal tak valid, tapi orang nak buat. Dia kata pasal baca Quran lah, baca hantar zikir kan, hantar zikir bacaan, hantar pada si mati. Ni masalah, sebab balik pada asal, amalan tadi bukan amalan disedekah kat orang. Kedua, kalau awak terima bayaran, awak tak ikhlas. Dan bila tak ikhlas, nak bagi kat orang macam mana? Saya hanya boleh bagi barang yang dah jadi milik saya. Kalau belum jadi milik saya, mana boleh saya sedekah kat orang? Saya kedai kan, tak bayar lagi duit, air botol ni, saya bagi kat orang tu, bang saya sedekah, ni bang saya sedekah. Kedai ke depan kedai, lepas tu tokek kedai kata, apaan? Saya sedekah. Dah bayar belum? Belum, tapi saya sedekah. Mana boleh awak sedekah benda bukan milik awak? Dah bayar baru boleh sedekah. Sekarang ni amal ibadat kita kena dua syarat. Satu, ikhlas. Kedua, mutaba'at sunnah. Mutaba'at sunnah gagal, ikhlas pun gagal. Lepas tu sedekah kat orang buat apa? Ini kena jaga. Banyak orang gagal bab ni, dia tak baca betul-betul. Dia kata ada orang kata boleh, time macam ni ikut mazhab lain pula, aci. Engkau mazhab Ahmad kata boleh, awak mazhab Syafi'i ke tidak? Syafi'i, tapi mazhab Ahmad kata boleh. Saya ulang balik, awak mazhab apa? Syafi'i kan? Syafi'i tak sampai. Sebab tu yang lebih penting adalah minta ampun. Bahkan darjat dan Musnad Ahmad, Nabi SAW ceritakan berkenaan di syurga nanti ada orang naik darjat. Dia masuk syurga, dia tengok syurga dia dapat melampau hebat, tak padan dengan amal dia buat. Lalu dia kata apa? Dia kata, ya Rabb, anna li hadha. Wahai Tuhan, aku dapat mana ni? Ikut amal aku, masjid datang-datang sekala je. Nak kata doa solat jenazah, jarang-jarang. Orang beritahu ada jenazah, dia buat tak tahu je. Pergi pasar raya paling banyak. Ini kat KL lah, Perlis tak banyak pasar raya kan. Kami kat KL buang masa banyak tempat je tu. So, tapi macam dapat syurga hebat ni? Nabi kata, Allah jawab, bistighfari waladika laka, dengan sebab minta ampunnya anak engkau untuk engkau. Mana anak kita minta ampun untuk kita, darjat kita naik. So pentingkan itu. Lebih baik daripada orang tu pandai-pandai, bukan yang tak pasti, moga-moga sampai. Itu kan cara kita. Umat Islam ni beramal dengan benda yang bijak. Confirm sampai dia buat, tak tentu sampai jangan buat. Bukan moga-moga, rasa-rasa, kod-kod, mana tahu sampai. Ada kaedah macam tu. Salah So kan sebab itu kita kata benda ni jaga. Yang kelima tadi, itu berkenaan dengan tajuk masalah Quran tu. Kita kata kalau ikut kata pihak yang sampai sekalipun, mesti benda tu tanpa bayaran. Kalau start kena bayar, kena bagi makan untuk berzikir. Nak pergi zikir untuk orang mati tadi, nak bagi pahala, kena bagi makan. Tak bagi makan, orang tak datang, maka tak payah. Awal-awal kita tak payah. Baiklah, ambil duit tadi, belilah, buat pondok untuk orang berteduh lebih baik daripada bagi orang makan. Ya. Jadi kalau kita ikutkan pada situ, keseluruhan yang dikatakan sebagai amalan-amalan tadi, ia yang disebut sebagai amalan manfaat bagi orang yang mati. Itu disebut pasal nas, berdasar pada nas hadis Nabi SAW. Tapi kalau dia kata lain daripada nas yang orang lain cakap tu, itu semuanya rekaan semata-mata. Yang betul-betul akan sampai ni. Adapun masalah dosa, kalau anda kata dosa tu dosa ajaran, ya. Kalau memang dia mengajar. Dan macam pasal dalam hadis yang sunnatan sayyi'atan tadi, ada sambungan dia. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa tunjuk tauladan yang buruk, ajar, tunjuk ajar tauladan yang buruk, fa alaihi wizruha, maka atas diri dia kena dosa tauladan buruk yang dia buat. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang buat beramal dengan tauladan buruk yang dia buat lepas dia tak ada nanti. Min ghairi ayyin qasa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangkan dosa-dosa orang lain tadi sedikit pun. So itulah kita sebut sebagai amalan-amalan manfaat selepas mati yang kita kejar. Jangan harapkanlah yang orang lain bagi. Buatlah yang dulu yang kita boleh buat. Buat dulu yang kita boleh buat, amal dulu kita boleh amal. Sebab kita tak tahu lepas kita mati nanti apa jadi pada orang. Ingat lagi ke tidak pada kita? Ada tak orang lagi nak bersedekah bagi pihak kita? Ada tak orang nak doa keampunan untuk kita? Kan kalau orang ingat, alhamdulillah.
Kalau tak ingat kan, ataupun orang tu nak doa kena bayar dulu, masalah lagi. Ini benda yang akan memalangkan kita di sana nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Semua faham semua dan dapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan hari ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.